Didik TV KPM. Pas untuk syair Bidasari ini adalah dari segi maksud syair tersebut, di mana kita mengetahui bahawasanya murid-murid mengetahui dalam syair Bidasari ini dia mempunyai 8 rangkap yang perlu kita kupaskan maksud dia pada petang ini. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau kita melihat di sini, pada rangkap yang pertama, di sini diceritakan bahawasanya titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini, kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Sebagaimana bentuk syair tadi, setiap baris ini ianya mempunyai isi ataupun cerita. Jadi murid-murid perlu keluarkan maksudnya. Sebab dalam soalan, ada soalan bertanyakan tentang maksud puisi. Jadi di sini kita keluarkan apakah maksud yang ingin diterangkan pada rangkap yang pertama. Jadi pada rangkap yang pertama, maksud di sini ialah baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah. Mengapa hutan jadi begini? Maksudnya baginda raja bertanyakan kenapa hutan menjadi musnah serta cuacanya menjadi agak panas. Jadi akhirnya baginda menitahkan kepanasan kita sekalian di sini, baiklah berhenti kita di sini. Maksudnya baginda telah memberitahu kepada menteri-menterinya, dia menitahkan supaya berhenti rehat untuk seketika. Ketika berada di dalam kawasan hutan tersebut. Itu pada rangkap yang pertama yang ingin dijelaskan. Manakala pada rangkap yang kedua, berhenti ia seraya berperi bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri carikan air bawa kemari. Maksudnya pada rangkap ini diceritakan sebagaimana sewaktu baginda berada di dalam hutan. Berada di dalam hutan lah, tempatnya berlaku di sini dalam hutan. Baginda telah menitahkan kepada 3 orang menterinya. Menitahkan kepada 3 orang menterinya supaya mencarikan air. Supaya mencarikan air untuk dibawa ke tempat mereka berhenti rehat. Iaitu di mana? Di dalam hutan tadi. Ini diceritakan pada maksud rangkap yang kedua. Seterusnya kita lihat maksud rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga di mana rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Apa maksud dia? Maksudnya di sini baginda terasa sangatlah dahaga. Dahaga, dan baginda mengharapkan agar ketiga-tiga menterinya memperolehi air walaupun sedikit. Barang sedikit carikanlah juga. Jadi baginda ni mengharapkan agar ketiga menterinya supaya memperolehi air walaupun sedikit. Maka ketiga menteri taat dengan perintah baginda untuk mencarikan air. Sebab diceritakan di sini, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Maknanya di situ kita melihat bagaimana sifat ketiga-tiga orang menteri tadi pergi mencarikan air untuk baginda raja. Itu yang diceritakan pada maksud rangkap yang ketiga. Boleh faham tak murid-murid? Boleh. Seterusnya kita melihat pula pada rangkap yang keempat. Apa ceritanya? Apa ceritanya di mana pada rangkap yang keempat di sini menyatakan berjalanlah kuliling menteri mencari. Kuliling menteri mencari. Bertemulah tamannya Bidasari. Hairan tercengang ketiga menteri lalulah berjalan menghampiri. Jadi pada rangkap yang keempat di sini, bagaimana kepatuhan menteri tadi, ketiga-tiga menteri tadi berjalan di dalam hutan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencarikan air. Mencarikan air. Akhirnya ketiga-tiga orang menteri tadi telah melihat sebuah taman yang sangat indah. Yang sangat indah sehingga kan menimbulkan kehairanan kepada ketiga menteri tersebut, lalu mereka cuba menghampiri. Dan taman itu, apa nama taman dia? Adalah Taman Bidasari. Jadi kita lihat lagi pada rangkap yang keseterusnya. Rangkap yang keseterusnya, menteri pun sampai ke sana sudah. Inikah taman yang indah, kepada temannya ia bersabda, dahulu taman di sini tiada. Jadi diceritakan pada rangkap yang kelima, apakah maksud dia di sini.
Okey, jadi maksudnya diceritakan bahawasanya setelah mereka ini sampai ke Taman Bidasari, menteri tersebut berasa sangat kagum. Okey, hairan tercengang. Maksudnya dia kagum di situ. Okey, lalu berbicara sesama sendiri dengan mengatakan sebelum ini Taman Bidasari tidak pernah wujud, tak pernah ada pun sebelum ni. Okey, itu diceritakan pada rangkap yang kelima. Manakala rangkap yang keenam, okey, ia berkata dengan sama teman siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman, kalaukan ini rumah siluman. Okey, siluman, apa maksud siluman? Siluman ni Cikgu Syam terangkan itu merupakan orang bunian. Okey, jadi pada rangkap yang keenam maksudnya di sini yang ingin dijelaskan di sini adalah lalu menteri berkata. Okey, menteri berkata, siapa yang memiliki taman yang perbuatannya cukup indah. Okey, sungguh cantik dan tempatnya berasa nyaman. Adakah ianya ataupun adakah taman ini adalah kepunyaan orang bunian? Okey, sebab syair ini dia setiap rangkap syair ini dia ada ceritanya. Dia ingin cerita yang ingin disampaikan di sini. Okey. Jadi pada rangkap yang ketujuh, okey, akhirnya dia kata menteri berjalan keliling belukar lalu bertemu pintunya pagar, dikunci dengan besi yang tegar hendak dibuka terlalu sukar. Apa maksud dia? Jadi akhirnya pada rangkap yang ketujuh berjalanlah ketiga-tiga orang menteri mengelilingi sekeliling taman, lalu mereka telah menemui satu tempat, iaitu telah menemui pintu pagar. Tetapi sayangnya pintu pagar tadi berkunci dengan besi yang cukup kuat sehingga akan sukar untuk dibuka taman ataupun pagar tersebut. Okey, jadi pada rangkap yang terakhir maka kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda. Daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nan tiada. Jadi di sini pada rangkap yang terakhir ataupun pada rangkap yang ke-8, jadi salah seorang menterinya kembali semula menemui ataupun pergi semula ke tempat baginda berehat, lalu mengkhabarkan satu berita yang sedih. Kenapa sedih? Kerana kegagalan mereka untuk mendapatkan air sebagaimana untuk keinginan baginda raja untuk mendapatkan air. Cerita dalam syair tersebut adalah dia mengisahkan bagaimana raja tu menginginkan air ketika mereka ni tersesat di dalam hutan. Okey, itu dari segi maksudnya. Bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-8. Sebab syair Bidasari ini dia mempunyai 8 rangkap. Dan Cikgu Syam nak tegaskan sekali lagi murid-murid, setiap rangkap syair itu ianya mempunyai cerita. Ada cerita yang ingin disampaikan daripada satu rangkap kepada satu rangkap yang lain. Okey. Jadi pada petang ini Cikgu Syam dah mengupas 8 rangkap maksud syair tersebut. Apa kata Mira kalau kita membuat sedikit percambahan minda pada petang ini untuk kita berkongsi? Untuk kita berkongsi satu contoh soalan yang mana soalan ini meminta murid-murid menyatakan ataupun memberikan maksud rangkap ketiga syair tersebut. Okey. Contoh soalan, kalau dalam soalan respon terhad biasanya akan diberikan syair inilah. Contoh soalan diberikan syair pada rangkap yang ketiga. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Soalan, huraikan maksud rangkap ketiga syair tersebut. Soalan minta murid-murid memberikan maksud. Apakah maksud pada rangkap tersebut? Bagaimana kita nak mencari maksud? Jadi, cara mudahnya kita pergi baris demi baris. Kita keluarkan satu persatu. Maka terhasillah maksud untuk soalan yang pertama yang Cikgu Syam uji berkaitan dengan elemen maksud. Okey, ada siapa-siapa antara murid Cikgu Syam pada petang ini untuk memberikan jawapan, untuk kita berkongsi pada petang ini? Siapa yang ingin mencuba berkongsikan idea mereka? Silakan, Ain. Okey, Ain sekali lagi. Okey. Silakan. Apa jawapannya, Ain? Maksud rangkap ketiga syair tersebut ialah baginda terasa amat dahaga, lalu baginda menitahkan agar ketiga-tiga menteri mencarikan air. Lalu berjalanlah ketiga-tiga menteri tersebut untuk mendapatkan air.
Okey, tahniah Ain, betul. Okey, itulah contoh jawapan bagaimana kita nak memberikan maksud syair tersebut. Okey, sama ada kita boleh pergi daripada satu baris kepada satu baris. Okey, sebab setiap baris ini merupakan isi ataupun merupakan cerita yang ingin disampaikan. Contohnya kalau kita lihat di sini, rasaku ini sangatlah dahaga. Ku ini adalah merujuk kepada baginda. Okey, jadi baginda ni dia berasa tersangatlah dahaga. Okey, barang sedikit carikanlah juga. Maka baginda ni dia menitahkan supaya ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan air. Okey, pergi carilah sedikit pun. Okey, sebab dia terlalu dahaga, maka ketaatan menteri tadi, maka menteri tadi ketiga menteri tadi berjalanlah. Okey, untuk apa? Untuk mencari sungai dan telaga, untuk mencari air. Kita tukar kepada sungai dan telaga untuk mencarikan air kepada baginda raja. Jadi di sini tahniah Ain kerana Ain berani mencuba pada petang ini. Jadi kita melihat bagaimana contoh jawapan di sini. Okey Kiko, kita melihat di sini contoh jawapannya. Okey, di sini. Okey. Jadi kita pergi satu-satu di mana baginda terasa amatlah dahaga. Ada perkataan dahaga sini sebab dalam baris rangkap yang ketiga, rasaku ini sangatlah dahaga. Okey, maka baginda terasa amatlah dahaga. Lalu baginda menitahkan. Lalu baginda menitahkan agar ketiga menterinya pergi mencarikan air. Maka kalau kita lihat pada baris yang keempat di rangkap yang ketiga, maka berjalanlah ketiga menteri untuk mendapatkan air kepada baginda. Itu bagaimana kita nak mengupas maksud syair dari segi baris demi baris untuk kita melengkapkan satu jawapan yang lengkap khususnya dalam soalan respon terhad. Okey, ada soalan tak murid-murid nak berkongsi ataupun nak tanya Cikgu Syam pada petang ini untuk maksud? Ada apa-apa soalan setakat ini? Jelas ke kesemuanya? Okey, semua anggur Cikgu. Ya. Maksudnya mereka jelas. Didik TV KPM